Korang semua mesti rindu nak dengar Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang berucap di Parlimen kan. Aku tahu korang mesti rindu nak dengar dia berucap kan. Okey, jom kita dengar Presiden PAS Hadi Awang berucap di Dewan Parlimen. Yang setuju mengadakan ekstrak petroleum yang terkenal, dibuat perjanjian. Sekiranya ada hasil petroleum, sama ada di darat ataupun di laut, hendaklah diserah pada Petronas. Kemudian dibahagi jualannya 5% diberi pada negeri, 5% pada pusat. Ini satu perjanjian yang dimeteraikan. Boleh jangan langgar perjanjian macam ini. Ini duit haram ni. Tadi disebut bahawa perjanjian tu tidak dipegang. Saya ingin tanya, dalam 2 tahun Perikatan Nasional Perintah, mengapa perjanjian tu tidak dikemas kini? Dan kekal juga zalim masa tu kepada rakyat Terengganu. Mengapa tidak ada 5% royalti kepada kerajaan Terengganu masa itu? Sebenarnya kami banyak nak urus macam-macam. Masa kami mengentah dulu, hingga banyak sangat duduk kacau. Nak jatuhkan kerajaan. Masa mana nak baca perjanjian ni? Kami terpaksalah tahan perjanjian, pertahankan kerajaan, terpaksa berapa kali tukar Perdana Menteri. Berapa kali tukar Perdana Menteri. Belah kami ni banyak layak jadi Perdana Menteri. Okey, korang dah dengar kan ucapan daripada orang yang sangat kita rindu. Sebab lama tak nampak muka dia dalam Parlimen. Dia ni ahli Parlimen tapi asyik nak ponteng aja. Tak nampak muka dia dalam Parlimen. Hari ni dia hadir hari ni, okey. So tadi dia berucap, ahli Parlimen marang Tan Sri Hadi Awang, Presiden PAS ni berucap lah dekat Parlimen. Dia berucap tentang royalti minyak. Dia kata royalti minyak ni kena bagi kepada negeri Terengganu. Tak boleh tak bagi, okey. Lepas tu, ketika dia berucap tu, tengah-tengah berucap, MP Petaling Jaya, MP daripada Pakatan Harapan, bangunlah tanya soalan kepada Marang ni. Dia tanya soalan, kenapa sewaktu 2 tahun Kerajaan Perikatan Nasional, PAS berada di dalam kerajaan selama 2 tahun, Perikatan Nasional tak bagi pun royalti kepada negeri Terengganu. Kenapa tiba-tiba lepas dah tak jadi kerajaan, dah jadi pembangkang, baru nak kecoh pasal perkara ni? Kenapa waktu jadi kerajaan tak semak betul-betul perjanjian royalti antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Terengganu apa semua kan? Lepas tu, Marang pun jawablah. Dia jawab, kerajaan waktu itu terlalu sibuk. Kerajaan Perikatan Nasional waktu itu sibuk sangat, dia kata. Ada kerengga nak jatuhkan kerajaan, dia kata. Buat dosa nak jatuhkan kerajaan. Jadi dia kata tak sempat nak semak sebab ada kerengga kacau. Tak sempat nak tengok apa semua. Tak sempat nak semak, tak sempat nak buat apa. Ada kerengga kacau. Lepas tu, ada video tu panjang, aku cut sikit. Lepas tu adalah MP ahli Parlimen daripada Julutong bangun lagi tanya soalan kepada Presiden PAS. Julutong tanya apa? Julutong tanya, kalau jatuhkan kerajaan itu satu dosa, maknanya apa yang Perikatan Nasional buat hari ni, sibuk nak jatuhkan kerajaan Anwar Ibrahim hari ni, pun satu dosa lah kan? Oh, Marang dah start pening lah. Bila dengar soalan tu, dia start pening dah. Dia cakap, dia dah nak start spin dah. Dia cakap apa? Boleh jatuhkan kerajaan, tapi dengan 2 cara yang betul. Dia kata, boleh jatuhkan kerajaan, guna Parlimen boleh, guna SD boleh. Dia dah start mengarut dah. Okay? So kiranya, PAS, kalau PAS jatuhkan kerajaan, boleh, tak ada masalah. Legal. Dibenarkan kalau PAS buat. Kalau orang lain nak jatuhkan kerajaan PAS, kerengga mengganggu kerja-kerja kerajaan. Tak boleh pula macam tu. Aku pening betul lah main dengan dia Awang ni kan. Aduhai. Okay, lama kita tak dengar Marang ni berucap sebenarnya dalam Parlimen. Okay, dia ni asyik ponteng aja kerja. Bila dia datang sekali ni, bila dah berucap sekali, ambil kau. Okay, orang lain kalau nak jatuhkan kerajaan dia, haram hukum dia, tak boleh. Okay, nak jatuhkan kerajaan, sibuk sangat nak jatuhkan kerajaan dia sampai kerajaan waktu itu tak sempat nak buat kerja. Banyak kerengga dia kata. Tiba-tiba kalau dia yang nak jatuhkan kerajaan, dia yang siang malam kan, asyik nak jatuhkan kerajaan Anwar Ibrahim, tak apa, boleh nak jatuhkan kerajaan, boleh. Ada 2 cara. Guna Parlimen lah, guna SD. Nampak tak nampak? Itulah dia Hadi Awang, tuan-tuan dan puan-puan. Dia ni memang kaki spin. Spin kuat. Bila kena dekat orang lain, boleh. Bila kena dekat orang lain, tak boleh. Haram. Kalau kena dekat dia, kalau dia yang buat, boleh, ada dalil dia. Nampak? Aku kecewa betul lah dengan Presiden PAS ni. Saya nampak ni, yang menjadikan mereka ni percaya dengan benda-benda macam ni, ialah apa yang berlaku
zaman 22 bulan tu terutama. Yang ini yang paling dahsyat. Contohnya, kita tahu bahawa Tan Sri Tommy Thomas itu ialah peguam kepada Ching Peng. Itu memang terang-terang Ketua Komunis Melayu. Betul tak? Dan dia juga ialah peguam kepada Lim Guan Eng. Jadi kalau orang kata DAP komunis, kita nak tolak buang terus pun tak boleh. Sebab ada kaitan di situ. Itu sebabnya contohnya macam mana Mahathir nak burukkan lagi imej DAP ni. Dia paksa mata pelajaran tulisan Jawi tu diwajibkan di sekolah Cina dan India. Sedangkan kita tahu semenjak Johari hentikan mata pelajaran tulisan Jawi tu, Mahathir pernah menjadi Menteri Pelajaran. Dia tak hidupkan balik mata pelajaran bahasa Jawi tu. Mahathir 22 tahun jadi Perdana Menteri. Pernah dia hidupkan balik mata pelajaran Jawi tu? Tak pernah. Tetapi bila dia tak nak bagi kursi Perdana Menteri pada Anwar Ibrahim, dia suruh Dr. Mazli tu wajibkan tulisan Jawi sampai ke sekolah Cina dan sekolah India. Contohnya macam kita, SPM katalah 9 subjek. Tiba-tiba kita wajibkan semua anak Melayu ambil mata pelajaran bahasa Mandarin. Wajib. Apa akan jadi keputusan anak-anak kita? Mungkin 9A sepatutnya dapat, tinggal 8A, 1B, 1E terhadap mata pelajaran. Sama juga, itu juga yang difikirkan oleh kawan-kawan penggiat pendidikan ataupun NGO pendidikan. Contohnya macam Dong Zong. So sudah pastilah Dong Zong ataupun Persatuan Pendidikan Masyarakat Tamil akan membantah. Dan ini yang Mahathir gunakan. Dan tengok, kita punya tulisan Jawi pun mereka bantah. Maka akan makin besarlah jurang perbezaan antara orang Melayu dengan bukan Melayu, antara orang Melayu dengan DAP. Padahal matlamat dia tak nak serah kursi Perdana Menteri pada Anwar. Itu je matlamat dia. So yang menyebabkan orang Melayu ni percaya bukan semua tak betul. Ada yang betul. Kita pun tahu ketika DAP bersama dengan Tun Dr. Mahathir, ada juga mengeluarkan kenyataan media menggunakan bahasa Tamil, ada yang mengeluarkan kenyataan media menggunakan bahasa Cina. So ini juga benda-benda kecil sudah pastilah akan dimainkan untuk membesarkan, untuk claim political mileage. Dan inilah apa yang dilakukan oleh PAS dan juga Bersatu hari ini. Setiap apa yang dulu dibuat zaman mereka bersama dengan DAP, mereka exploitkan nak tunjukkan buruknya DAP. Tetapi hari ini, ada tak benda yang DAP buat sekarang ni yang mereka boleh gambarkan benda ni buruk? Susah nak dapat. Sebab DAP dah berubah macam. Pertama, kepimpinan mereka dah berubah. They are more pragmatic. Mereka bukan lagi DAP yang dulu berpegang pada Malaysia. Mereka bukan lagi yang nak hak sama rata. Kalau dah mereka 2012 pun kata mereka menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, maknanya tak adalah hak sama rata. Islam tu lebih supreme daripada agama lain. Agama lain boleh diamalkan secara aman. Kalaulah dulu mungkin ada yang mengatakan mereka nak hak sama rata, Melayu India sama. Kalau hari ini mereka menghormati kedudukan hak istimewa orang Melayu, pemimpin DAP sudah menerima darjah kebesaran daripada Raja Melayu, lambang orang Melayu, ketua agama Islam, maknanya mereka menghormati. Tak adalah berpaksi pada deklarasi setapak lagi, tak adalah berpaksi kepada Malaysia lagi. Mereka dah berubah. Tapi benda ni yang peliknya, pemimpin UMNO pun ada yang mengulang ni. Dia kata kita tak boleh memaksa akar umbi untuk menyokong Malaysia. Bila masa pula akar umbi UMNO menyokong Malaysia? Dalam deklarasi DAP F50 2015, deklarasi mereka tahun 2012 dan baru ni dalam convention, mereka ulangi sekali lagi. So bab ini sepatutnya dah clear dah. Patutnya kita yakinkan akar umbi kita. Bukan nak yakinkan kepimpinan UMNO itu sendiri. Kita kena yakinkan akar umbi. Kerja kepimpinan UMNO ialah dia bantu untuk yakinkan akar umbi bahawa we need this cooperation. Cooperation ini akan menjamin masa depan UMNO itu sendiri. It's not a one-sided punya, bukan keuntungan sebelah pihak. It is a win-win situation punya kerjasama. PN untuk depan ni boleh bertanding di mana-mana kawasan ada pengundi Cina ke India ke, kita tak takut. DAP, Pakatan Harapan juga untuk. Di mana juga kita bertanding ada ramai orang Melayu pun, mereka tidak perlu bimbang lagi. Dia ada dua masalah gula ni. Gula yang RM2.85 itu gula yang ada harga shilling. Tak boleh dinaikkan harga. 1 kilogram RM2.85 saja. Dan saya nak beritahu, kalau harga gula kasar ni orang jual lebih daripada RM2.85, tugas dan tanggungjawab rakyat lapor kepada KPDN. Okey. Kedua, gula ni kedai ke, minimarket ke, emporium ke, Paksen ke, tak kira lah, kedai runcit Aceh ke, mereka tak boleh jual gula kasar ni lebih daripada RM2.85, dan mereka tak boleh letak syarat nak beli gula kasar kena beli gula premium. Tak boleh. So kalau ada kedai yang buat perangai macam ni, tolong lapor KPDN, kita kasih tutup terus kedai ni. Ini kena faham, gula premium yang dalam kampek ni, tuan-tuan, itu refined sugar Dia lebih putih daripada gula kasar tu. Dia lebih putih dan dia lebih manis. Contohnya kalau kita pakai minum air satu gelas ni pakai satu sudu. Kalau pakai gula premium ni,
mungkin tak perlu sampai 1 sudu kan, setengah sudu ke macam tu. Dia lebih manis. Dia refined sugar. Jadi kalau ada orang yang kata kena beli 1 gula premium baru boleh dapat 2 gula kasar, report. Kalau kita tak report, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri tak tahu tentang penyelewengan yang mereka lakukan, lepas tu kita marah kerajaan. Nampak sangat kita ni bodoh. Gula kasar dengan gula premium pun kita tak pandai. Lepas tu kita maki hidup kerajaan. Kalau nak minta penjelasan tu, mintalah penjelasan baik-baik. Sebenarnya, kita dah cerita pasal gula ni, masa arwah Salahuddin Ayub masih hidup lagi. Kita dah beritahu tentang gula ni ada 2 jenis. Ada yang gula premium, ada yang gula biasa.